A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bersambung kembali bab taharah, rahsia-rahsia bersuci dalam kitab Ihya Ulumuddin, tepat pada jam 12. Marilah kita sama-sama menghadiahkan pala Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi perkara yang dimakruhkan ketika berwuduk. Suatu kita berwuduk adalah makruh kalau melakukan penambahan melebihi 3 kali, mengusap, membasuh dan lain-lain. Sebab 3 tu ada maksud dia lah, ahdah, wadah, wadiah, ataupun Allah mama ada, ataupun usul fiqh tasawuf. Makruh juga apabila berlebihan menggunakan air, dikira membazir. Rasulullah SAW juga apabila wuduk melakukannya sebanyak 3 kali saja. Jadi melampaui batas lah kalau melebihi 3 kali. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, qala hakazal wudu'u faman zada ala haza faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. Marhum hadis ini ialah beginilah keadaan jika berwuduk, dan barang siapa menambah lebih daripada 3 kali, maka ia melakukan perkara yang buruk dan zalim. Hadis riwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dalam kutubus sitah ni, sunan sitah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi hazihil ummati qaumun ya'taduna fi tuhuri wa du'ai. Artinya akan datang suatu kaum daripada umat ini yang berlebih-lebihan, yakni melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Antara para ulama ada yang berkata salah satu tanda kekurangan ilmu seorang dalam perkara agama ialah suka kepada air suatu bersuci. Selain daripada itu, makruh kalau tangan itu dikibas-kibaskan sehingga airnya terpecik. Hukumnya makruh jika seorang itu menepuk-nepuk air pada mukanya dengan cara yang keras dan kasar. Sebab muka ni ni bahagian yang Allah Ta'ala muliakan lah. Muka orang ni maruh orang. Kalau dia solat, wajah tu wajah lillazi, wajah tu wajah ni lah. Dia ada hadis mengatakan apa, nak tengok muka Ta'ala tu, tengok muka orang tu lah. Ada kalau tak salah hadis pun kata-kata ulama, tapi lebih pada hadis lah. Anggapan terhadap bersuci barang siapa yang telah selesai berwuduk dan mula hendak mendirikan solat, maka hendaklah di dalam hatinya itu terlintas suatu pemikiran bahawa ia telah menyucikan tubuhnya yang zahir, iaitu bahagian yang dapat dilihat oleh makhluk. Oleh sebab itu hendaklah berasa malu ketika waktu bermunajat kepada Allah SWT itu tanpa kesucian pada bahagian batin dan hatinya. Sebab tempat itulah yang dipandang oleh Allah SWT. Bagi memastikan agar kesucian hati itu menjadi kenyataan, hendaklah kita segera bertaubat. Hati-hati ni bukan macam hati lembu, hati kobar, hati ayam, hati itik. Hati-hati ni ialah di batin. Menghindarkan diri daripada akhlak-akhlak yang tercela, sifat-sifat mazmumah, dan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak Mahmudah, akhlak baginda Rasulullah, akhlak Muhammad.
hendaklah segera mengisafi bahawa kesucian batin itu lebih utama untuk dilaksanakan daripada kesucian zahir. Maknanya aku tidak memandang para serupa dan amalan, aku menilik akan hati orang-orang mukmin. Ini diumpamakan seperti seorang yang mengharapkan kedatangan raja ke rumahnya, tetapi bahagian dalam rumahnya itu dibiarkan penuh dengan pelbagai kotoran. Hal yang lebih diutamakannya ialah kebersihan luarnya sahaja, dengan mengecat pintu hadapannya yang hanya kelihatan daripada pandangan hadapan saja. Jelas sekali bahawa orang yang semikian pasti akan beroleh kemurkaan dan kebinasaan. Hanya mekak luar saja, mekak je lebih, solek je lebih, tapi hati bak serigala, bak ular sawah. Kemudian cara mandi, mula-mula hendaklah membasuh kedua-dua belah tangan sebanyak 3 kali, kemudian beristinja, yakni bersuci dengan menghilangkan segala najis yang ada atau melekat di badannya jika ada. Sunnya berwuduk seperti berwuduk untuk solat, sebagaimana yang dihuraikan di atas, kecuali membasuh kedua-dua kaki. Membasuh kedua kaki hendaklah dilakukan pada akhir mandi. Supaya itu hendaklah menyirahkan air di atas kepala, kemudian di atas tubuhnya, bahagian bermula dengan sebelah kanan, suhnya sebelah kiri. Apabila selesai, gosoklah bahagian badannya yang di hadapan dan yang bahagian belakang. Rambut di kepala serta janggut hendaklah dicelah-celah dengan jari-jarinya, jari jemari, sehingga air dapat sampai dan rata ke pangkal tempat tumbuhnya rambut tadi, sesuai atau baik untuk rambut yang lebat dan panjang. Golongan wanita tidak diperlukan menghuraikan sanggur, kecuali kalau diyakini air itu tidak mungkin dapat sampai di celah-celah rambut. Terpayah buat sanggur lah. Perlu juga diperhatikan lipatan-lipatan yang terdapat pada tubuh. Lipatan-lipatan seperti atas pada siku ni, dia bawa pada lutut, dia celah-celah paha ni. Mandi itu menjadi wajib hukumnya kerana 4 perkara, iaitu kerana keluarnya air mani, kerana bertemunya 2 kemaluan, yakni bersetubuh, jimat-jimat, kerana haid dan nifas, datang bulan. Selain 4 perkara ini, maka mandi itu dihukumnya sunat saja, kerana untuk kesegaran badan dan mencuci kotoran. Sama seperti mandi untuk 2 hari raya, sunat. Mandi sebelum hari Jumaat, sebelum solat Jumaat. Mandi untuk memakai pakaian ihram. Mandi untuk wukuf di padang Arafah. Mandi ketika hendak masuk kota Mekah. Dan mandi untuk orang yang memandikan jenazah. 7. Cara bertayamum. Barang siapa yang uzur sehingga tidak dapat menggunakan air, sama ada kerana memang tidak menjumpai air sesudah berusaha mencarinya, tempat payah air seperti pada pasir. Jika kerana ada suatu penghalang yang menyebabkan tidak dapat sampai ke tempat air, sebab adanya binatang buas atau adanya orang yang menahan dirinya daripada pergi mengambil air tersebut. Dan juga jika air itu tiada, tapi ia memerlukan air itu untuk minumnya sendiri atau minuman kawan-kawannya yang sedang haus. Dahaga lah ni. Air itu ada, tapi adalah hak milik orang lain, dan air itu tidak mahu dijualnya kecuali dengan harga yang melebihi harga yang biasa di negeri itu, melebihi harga pasaran, harga yang tidak patut, tidak berpatutan. Jika ada luka di tubuhnya atas sebab sakit yang dikhawatiri, kalau guna air akan menjadi mudarat, iaitu merosakkan anggota yang sakit itu, dan makin bertambah parah penyakitnya. Ada setengah penyakit dia tak boleh kena air. Jadi bolehlah bertayamum. Dalam keadaan sebagaimana yang disebutkan di atas, hendaklah bersabar menunggu masuknya waktu solat yang difardukan. Kemudian menuju ke tanah yang ada mengandungi debu yang suci. Dan debu ini hendaklah debu yang melekat di tanah yang kering. Kerana setiap kali masuk waktu, setiap kali itu bertayamum. Bukan guna debu waktu tayamum waktu zuhur di solat waktu asar.
Setiap kali solat kena bertayamum lah. Dari tayamum ni untuk satu solat fardu saja. Tekapkan kedua-dua tapak tangan di atas tanah. Kemudian tepuk tangannya dengan cara merapatkan seluruh jari biar kena ni, perut jari ni. Kemudian mengusap debu yang melekat di tapak tangannya itu ke seluruh mukanya sekali saja. Debu itu tidak perlu sampai ke tempat yang terlindung di bawah rambut, sama ada rambut yang jarang atau yang tebal. Selepas itu hendaklah membuka cicing. Yang pakai cicing kena pecah cicing itu, cabut, dan menepukkan tapak tangannya sekali lagi. Kali ini jari-jari hendaklah direnggangkan. Tadi tak renggang, ni renggang. Buka jari. Lalu tapak tangan kirinya diusap ke tangannya, dan tapak tangan kanannya diusap ke tangan kirinya. Dia ada cara dia tu. Gini. Ni ibu jari ni. Lalu ke atas ni. Buat akannya dululah. Lepas tu baru kemudian buat kiri. Sekali tayamum hanya boleh digunakan untuk sekali solat fardu saja. Macam ni kita ayat dah ni. Tapi untuk solat sunat dibolehkan berkali-kali dengan menggunakan satu tayamum. Solat sunat tak ada masalah lah. Solat fardu. Jadi apabila hendak melakukan solat fardu yang berikutnya, hendaklah bertayamum semula. Tapi kebersihan daripada lebihan anggota badan. Membersihkan kotoran yang tidak najis. Kebersihan dalam perkara ini ada dua jenis kotoran, iaitu kotoran atau benda basah yang melekat. Kedua, apa-apa yang tumbuh di badan dia berupa lebihan. Kotoran yang melekat. Terdapat 8 jenis kotoran yang melekat, iaitu pertama, apa-apa yang terkumpul pada rambut di kepala, sama ada kotoran kutu rambut atau lain-lain. Membersihkannya daripada kotoran ini adalah sunat, iaitu dengan cara mandi, menyisirnya atau meletakkan minyak agar hilang apa-apa yang tidak semestinya ada di situ, agar nampak kemas dan rapi. Rasulullah SAW juga meletakkan minyak pada rambut dan menyisirnya. Rasulullah ni suka sisir rambut. Baginda SAW merintah kepada umatnya agar melakukan perkara yang sedemikian. Maknanya sunat bawa sisir, bawa sikat lah. Kedua, kotoran-kotoran atau daki yang melekat di celah-celah telinga hendaklah diusap di bahagian yang mana nampak di luar. Demikian juga hendaklah dibersihkan benda-benda yang terkumpul di dalam lubang telinga kedua belah telinga. Kotoran ini sebaik-baik dibersihkan perlahan-lahan sewaktu keluar dari tempat mandi. Maknanya sewaktu keluar daripada tandah lah, bilik air. Ketiga, benda-benda yang berkumpul di dalam hidung. Kotoran ini sebaik-baiknya dibuang dengan cara menyeduh air ke dalam lubang hidung semasa ambil wuduk, lalu membuskannya keluar semula. Hembusan itu berjaya membersihkan segala kotoran di dalam hidung. Keempat, benda-benda yang berkumpul di celah-celah gigi di hujung lidah. Kotoran ini sebaiknya dibersihkan cara bersugi. Sunnah bersugi. Guna kayu sugi, gosok gigi atau berkumur-kumur. Kelima, kotoran-kotoran yang terkumpul pada janggut atau kutu-kutu yang terdapat padanya. Kalau tidak diperhatikan, kotoran ini sebaik-baiknya dibersihkan dengan cara mandi atau dengan menyikatnya. Jika membiarkan janggut itu tidak teratur semata-mata dengan tujuan supaya nampak zuhud ataupun kurangnya perhatian terhadap keindahan tubuh, maka itu adalah dilarang. Ada niat supaya nampak zuhud, katanya kurang perhatian terhadap keindahan tubuh, maka dilaranglah. Agama lagi. Sekiranya membiarkan janggut itu kerana kesibukan melakukan suatu kerja lebih penting, maka perkara itu tidaklah dilarang, bahkan disenangi, mahbub. Soalan ini adalah berkaitan dengan perkara batin yang berlaku antara seorang hamba dengan Allah SWT. Namun begitu, mereka yang teliti tentulah akan lebih berwaspada, sedangkan yang mencampur adukkan suatu perkara tentulah tidak akan membawa keuntungan
wala apapun keadaannya. Keenam, kotoran-kotoran yang terdapat di celah-celah jari bahagian luar pada zaman dahulu orang Arab tidak membersihkannya, sebab itu dibiarkan tangannya tidak berbasuh apabila selesai makan. Kotoran itu berkumpul di situ, lalu baginda Rasulullah menyuruh membersihkan jari-jari mereka yang kotor itu. Masyarakat Arab Jahiliyah. Sebab tu baginda Rasulullah ni diutus ke dalam masyarakat Arab, sebab selalu teruk siapa tangan lepas makan pun tak basuh orang Arab ni dululah, sebelum kedatangan Rasulullah. Mana basuh tu basuh lah, tapi noyaknya majoriti. Ketujuh, membersihkan hujung-hujung jari di bahagian dalam serta kotoran-kotoran yang terdapat di bawah kuku. Rasulullah SAW menyuruh bangsa Arab membersihkan semua kotoran tersebut. Kuku itu tidak pernah dipotong dengan gunting sehingga banyak kotoran yang terkumpul di situ. Mana cuma kuku panjang adalah ada kumai bawah kuku. Makan lagu mana kita tak tahulah. Jadi ke penyakit pula. Ke-8, kotoran-kotoran atas daki-daki yang melekat di seluruh tubuh, sama ada yang melekat dari keringat, peluh atau debu-debu yang ada di jalan. Kotoran ini dapat dibersihkan dengan cara mandi. Maknanya mandi berapa kali sehari? Ada setengah orang 2, ada setengah orang 3, kalau hamba 3. Ada di tempat mandi. Masuk serta mandi di tempat mandi umum itu tidak menjadi kesalahan, yakni tidak berdosa. Para sahabat baginda Rasulullah juga suka masuk mandi ke tempat umum di daerah Syam. Syam ni Palestin lah. Di sebenar Syam ni dipecah sebenarnya 3 kalau lah ni: Palestin, Jordan, Syria, Syam. Tapi dalam buku ni dia buat kurungnya Palestin. Sebelum pada pecah lah. Damai Turki Uthmaniyah dia pecah 3 tu. Habis dipecah negara-negara Islam. Pokok salib. Bahkan antara mereka ada yang berkata sebaik-baik rumah adalah tempat permandian. Di situ tubuh dibersihkan dan mengingatkan manusia. Ini diriwayatkan Abu Darda dan Al-Ayub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Abu Ayub ni orang Ansar lah, sebab tu gelar dia Al-Ansari. Ada juga antara mereka yang mengatakan seburuk-buruk rumah adalah tempat mandi, sebab di situ aurat terbuka dan hilang rasa malu. Jadi inilah merupakan keburukannya, dan yang pertama tadi adalah merupakan faedahnya. Oleh sebab itu tidak ada halangan sekiranya kita dapat mengambil manfaat daripadanya. Di samping itu kita diingatkan mestilah berhati-hati daripada keburukannya. Bagi seorang yang memasuki tempat pemandian umum, ada beberapa kewajipan yang mesti dijaga, sama ada perkara yang sunat atau wajib. 2 kewajipan yang berkaitan dengan menjaga auratnya sendiri, dan juga 2 kewajipan yang berkaitan dengan menjaga aurat orang lain. 2 kewajipan yang berkaitan auratnya sendiri ialah supaya menjaga aurat daripada pandangan orang lain dan menghalang orang lain daripada menyentuh atau memegangnya. Oleh itu janganlah lalai ni ghaflah lah ataupun alpa dalam menjaga aurat. Ketika membersihkan kotoran-kotoran itu pula hendaklah dilakukan dengan tangannya sendiri. Jika menyuruh atau minta bantuan orang lain untuk menggosok badannya, maka janganlah sampai membenarkan mereka menyentuh paha atau anggota-anggota yang berada di antara pusat dan kemaluan. Takut timbul berahi. Kewajipan yang berkaitan dengan aurat orang lain ialah dengan memejamkan mata agar tidak terlihat aurat orang lain, serta melarang orang lain membuka aurat mereka. Melarang perkara yang sedemikian adalah wajib. Kita wajib mengingatkan perkara itu dan tidak boleh sama sekali membiarkannya begitu saja. Perkara-perkara sunat yang boleh dilakukan di tempat pemandian, di antaranya ialah berniat bahawa masuk ke tempat pemandian itu bukanlah untuk perkara keduniaan atau sekadar untuk main-main, memenuhi hawa nafsunya, tapi hendaklah ia berniat untuk membersihkan tubuh. Membersihkan tubuh adalah perkara yang disunatkan dalam Islam
dan menghiasi diri untuk mengerjakan ibadat solat. Selain itu, hendaklah mendalui kaki kiri suatu hendak memasuki tempat pemandian umum. Janganlah pula tergesa-gesa memasuki tempat pemandian yang panas, mandi wak. Tunggu sehingga berpeluh di tempat yang pertama dimasuki terlebih dahulu. Jangan terlampau banyak siram air, tapi cukuplah menurut sekadar keperluannya saja. Sememangnya itulah yang diizinkan menurut keadaannya. Dan kalau berlebih-lebihan, andai kata diketahui oleh penjaga tempat itu, sudah tentu akan menjadikan kemarahan tuannya, terutamanya di bahagian air yang panas. Perbelanjaan yang tinggi diperlukan untuk memanaskan air dan juga memerlukan penjagaan yang rapi. Maknanya air panas ni, alat dia tu mahal lah. Kalau dia rusak, banyak kena makan kos ni, banyak gantinya, banyak duit nak repair balik. Demikian pula hendaklah sentiasa mengingati betapa panasnya api neraka dengan membandingkannya dengan kepanasan air di tempat mandi itu. Bukan sekadar mandi, maknanya mengambil ibrah, mengambil pengajaran, mengambil pertibaran, menganggap diri seolah-olah sedang dipenjarakan di dalam tempat yang panas untuk beberapa ketika, kemudian membandingkannya dengan api neraka Jahannam. Maknanya baru atas dunia, di akhirat 99 kali ganda lagi lah. Tempat pemandian itu hampir serupa dengan apa-apa yang ada di neraka Jahannam, iaitu di bawahnya ada api dan di atasnya gelap gelita. Kita mestilah memohon perlindungan Allah SWT daripada azab seksa yang sedemikian. Tidak menjadi kesalahan kalau kita berjabat tangan dengan orang yang masuk dan kita mengatakan Afa'akallah. Maknanya semoga saudara diselamatkan oleh Allah. Semoga saudara diselamatkan oleh Allah. Tidak menjadi halangan juga jikalau seorang itu menyuruh orang lain untuk menggosok-gosokkan badannya atau memicikan pinggang, tangan atau kakinya. Tapi seharusnya tidak melampaui batas serta menjaga adab-adab di tempat pemandian umum. Di belakang ni kita nak sabun payah, minta tolong orang, tak ada masalah lah. Cuma jangan di antara pusat dengan lutut. Apabila telah selesai mandi dan keluar daripada tempat tersebut, hendaklah mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Ta'ala kerana telah memperolehi nikmat itu. Menurut pakar kesihatan atau ilmu kedoktoran, makruh sekiranya meminum air sejuk atau menuang air sejuk ke atas kepala ketika keluar dari tempat pemandian air panas. Kalau enjin kereta pun, kalau besi tu tengah panas, kita pergi tuah air sejuk, beloklah besi tu. Tubuh kita pun lagu tu lah, cepat rosak, cepat tak tahan. Bagi kaum wanita memasuki tempat pemandian umum itu adalah dimakruhkan, melainkan kalau ada perkara darurat yang memaksakannya. Hal ini hendaklah dilakukan dengan menutup semua badannya dengan sepenuh. Apa-apa yang tumbuh di bahagian badan berupa lebihan, terdapat 8 jenis semuanya, iaitu pertama, rambut kepala. Rambut itu tidak menjadi kesalahan kalau dicukur atau dipendekkan bagi seorang yang menginginkan kebersihannya. Tidak menjadi kesalahan atau kalau dibiarkan panjang bagi orang yang rajin membubuh minyak serta menyisirnya, yakni menjaga kebersihan, menyikatlah. Kedua, bulu misai. Disunatkan memotong misai yang telah panjang melebihi bibir, tetapi tidak menjadi kesalahan membiarkan kedua hujungnya kiri dan kanan. Maknanya jangan bagi lebih pada bibir lah. Tu kapi kalau misai lebih pada bibir tu. Ketiga, bulu ketiak. Disunatkan mencabutnya setiap 40 hari sekali untuk tempoh yang paling lama. Lebih sedikit harinya adalah lebih baik. Keempat, bulu kemaluan, bulu ari-ari. Disunatkan mencabutnya sama ada dengan mencukurnya atau mencabutnya dengan kapur dalam jangka waktu yang tersebut di atas tadi. Kuku, memendekkan atau memotongnya adalah disunatkan. Hal ini kerana kuku kelihatan amat buruk apabila panjang.
tambahan pula dengan banyaknya kotoran-kotoran yang berkumpul di situ. Tetapi dalam tertib memotong kuku itu tidak ada keterangan yang sahih daripada baginda Rasulullah. Keenam dan ketujuh, lebihan daging pusat dan hujung kemaluan lelaki. Berkenaan dengan pusat itu, maka bolehlah dipotong sewaktu baru dilahirkan. Hujung kemaluan lelaki pada pula cara membersihkannya ialah dengan dikitan, khatanah, bersunat. Ini dilakukan pada waktu anak itu berumur 7 hari, seminggu lah. Andai kata dikhawatiri akan membahayakan anak itu jika dikhitan pada waktu kecil, maka lebih baik dilengahkan atau dilewatkan sehingga agak besar. Biasaannya di Malaysia ketika berumur 8 hingga 10 tahun. 8 ni darjah 2, 9 darjah 3, 10 darjah 4, darjah 4. Kedelapan, bulu yang panjang daripada janggut. Diriwayatkan daripada sebahagian para sahabat dan para tabi'in bahawa mereka memotong mana-mana bahagian yang lebih daripada apa-apa yang dapat digenggam oleh tangannya. Maknanya baginda Rasulullah pun tak lebih daripada segenggam janggut. Sebagian lain pula mengatakan bahawa membiarkannya sehingga panjang adalah lebih mudah. Soalannya adalah bergantung kepada akibatnya, iaitu jika dengan dibiarkan itu yang tidak berlebih-lebihan panjangnya sehingga membentuk wajah muka yang buruk dan tidak menyebabkan orang lain mengupaknya dan buruk-burukkannya, maka Islam dalam perkara ini tidaklah menjadi kesalahan kalau dibiarkan panjang asalkan dapat menjaga niat baiknya. Maknanya tahu panjang kena jagalah. Perihal janggut ini ada 10 perkara yang dimakruhkan yang sebahagiannya melebihi daripada yang lainnya. Perkara-perkara itu ialah mewarnakan dengan warna hitam atau memutihkannya dengan kapur, mencabutnya atau mencabut mana-mana yang sudah beruban, mengurang atau menambah atau menyisirnya dengan pacing-pacing atau terlalu menjolok mata. Macam buat qazah tu lah, macam buat ada loret-loret tu. Rambut pun tak boleh juga. Kerana hendak menunjuk-nunjuk atau membiarkan tidak terus berserabai lah. Kerana hendak menunjukkan sifat zuhud atau menghitamkannya agar tampak seperti orang muda atau memutihkan dengan tujuan takabur agar lebih kelihatan tua. Mana biar natural lah. Tak payah menipu. Kalau ubah tu kita gidai warna hitam. Hamba cakap mu tahu kalau dah warna lain tak apa, jangan dah warna hitam. Demikian juga mewarnakannya dengan warna merah tanpa niat baik, kecuali hak asal warna merah dah semata-mata ingin menyampai atau menyamai ni salah je. Orang-orang yang soleh ada pun warna dengan warna hitam. Terdapat hadis yang melarang perbuatan sedemikian, sebab perkara sedemikian ini akan menyebabkan penipuan serta keliruan. Contohnya nak menggoda muslimah atau orang perempuan lah kahwin. Perempuan itu ingat kau kita ni muda lagi, punya kita dye janggut kita ni warna hitam. Jadi lepas kahwin tu kena air lama tu tangga dye tu, maka dia pun jadi berubah fikiran lah. Asasilah ni benda kecil tapi jadi besar. Berkenaan tentang memutihkannya dengan bahan yang memutihkannya, maka perkara itu adalah kelakuan yang tergesa-gesa untuk menampakkan usia yang tua. Perbuatan itu dikatakan akan dapat mendatangkan ketenangan, ingin segera melenyapkan kemudahannya serta menunjukkan seolah-olah mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak. Dia nak tunjuk dia tu mature, padahal dia tak sampai 50 lagi. Tanggapan bahawa dengan berlalunya usia yang banyak akan dapat memberikan kelebihan pada mereka, pendapat mereka itu adalah salah. Sebab bagi orang yang bodoh, tambahan usianya itu tidaklah akan memberikan tambahan ilmu kepadanya. Selain daripada kebodohan, ilmu pengetahuan adalah hasil daripada akal fikiran. Hal ini merupakan bakat yang dikurniakan Tuhan, dan usia yang tua tidaklah memberi apa-apa pengaruh. Jika seseorang itu sejak awal lagi memang sudah kurang akal, maka semakin lama waktu yang dilalui,
itu akan semakin mengukuhkan kekurangannya saja. Pada zaman orang-orang tua dahulu mendahulukan serta menghormati orang-orang muda kerana ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mereka. Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma mendahulukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan menghormatinya pada Ibnu Abbas masih muda kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain. Pasal Ibnu Abbas ni dia boleh istinbat hukum, dia boleh ijtihad bab keluar hukum. Apa saudara baginda Rasulullah. Umar Al-Khattab selalu bertanyakan persoalan tentang agama. Ibnu Abbas radhiyallahu taala sendiri berkata, Allah Taala tidak memberikan ilmu pengetahuan kepada seorang hamba-Nya melainkan pada waktu muda, dan kebaikan itu semuanya terdapat pada waktu usia yang masih muda. Beliau selanjutnya membacakan firman Allah SWT, qalu sami'na fata yazkuruhum yuqal lulahu Ibrahim. Artinya setengah daripada mereka berkata, kami ada mendengar seorang anak muda bernama Ibrahim mencacinya. Al-Anbiya ayat 60. Selanjutnya dibacanya pula firman Ta'ala yang berbunyi, innahum fityatum amatu Ibrahim. Alhamdulillah. Wazidnahum huda. Maksudnya sungguhnya mereka itu adalah orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan mereka dengan hidayah tunjuk. Surah Al-Kahfi ayat 13. Kemudian dibacanya pula wa ataitahu hukma sabiyan. Artinya, dan kami berikan kepadanya hikmah kebijaksanaan, yakni Yahya semasa ia masih kanak-kanak. Sebab masa muda ni otak fresh, masa muda lah nak mencari ilmunya. Dia 40 beramal sajalah. Ayub alaihissalam sekian ni berkata, saya pernah melihat seorang itu yang telah berusia 80 tahun mengikut seorang anak muda, dan orang tua tersebut belajar daripadanya. Pernah pula Abu Amr bin A'la ditanya, adakah patut seorang tua itu belajar ilmu pengetahuan daripada seorang anak muda? Abu Amr menjawab, kalau perkara itu dilakukan kerana Allah SWT dan kebodohan itu memang buruk untuk dirinya, maka belajarlah daripadanya, adalah yang paling layak sekali. Maknanya tak ada masalah. Orang yang lebih tua ni kalau dia berasa dia cetek ilmu banding dengan orang muda tu, dia boleh belajar dengan muda tu. Jadi habis dah bab taharah, rahsia bersuci. Nanti kita akan masuk kepada rahsia-rahsia solat dan keutamanya. Hamba sudahi dengan lepas yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.